اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Sambung rukum yang terakhir dan syarat yang terakhir. Rukum yang terakhir mabik dan saman, itu jual beli, maqud dan alih. Dan kelima kan, syarat kelima. Dan jika Sambung kat mana tu? dan jika menjual ia dengan satu belanja seperti Okey, bawah sekali. Dia syarat kelima ni kena tahu secara detail barang dan tengok. Tahu dan tengok. Dia dua. Tahu saja tak madai, tak tengok. Tengok saja tak tahu apa pun, tak madai. Ada tengok, tak tengok je. Tak tahu apa pun barang. Tengok berkenan terus beli. Itu kita. Syarat memperuntukkan tengok sebelum berkenan tu tahu dulu. Jangan tengok rupa berkenan. Tengok cantik rupa, terus beli. Tu terkena tu. Beli barang rosak lah, beli tak sedap gunalah. Sebab kita tak ikut peraturan. Peraturan dia tahu secara detail barang tersebut, dari sudut cirinya, kadarnya, dan juga melihat. Kita belum bincang lagi melihat. InsyaAllah malam ni kita melihat. Sebelum nak bincang melihat, habiskan dulu pendetailan baik berkaitan dengan tahu secara detail setiap barang yang kita beli dari sudut kadar, dari sudut ciri-ciri barang tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada atas sikit. dan jika menjual ia seseorang. Ini isu ni dan jika ni isu. Baik, sambung. Dan jika menjual ia seseorang dengan satu belanja. Masuk belanja ni satu mata benda tu belanja. Satu harta lah. Yang kata belanja ni satu harta yang dijadikan harga. Belanja ni. Menjual ia dengan satu belanja, menjual ia dengan satu harga. Kalau kita nak terus spesifik lah. Menjual dengan satu harga, duit lah. Kalau hari ni, kenapa dalam kitab-kitab tak sebut duit? Sebab belanja harga ni tak semestinya duit, asalkan harta. Sebab tu di sini kita kena takdir harta. Menjual ia dengan satu belanja, dengan satu mata benda, dengan satu harta yang dijadikan harga. Jadi kitab lama ni dia guna harta ni, dia guna belanja, dia guna mata wang, semua tu menuju pada harta lah, menuju pada perbelanjaan. Baik, jadi mata wang ini ataupun harga ini seperti contoh mata wang ataupun contoh harga. Mana contoh yang jual dengan satu jenis belanja? Contohnya seperti dinar. Tak semestinya dinar. Kalau kita hari ni duit lah. Seperti RM kalau kita hari ni. Seperti dinar. Mana jenis dinar? Dinar ni ada berapa jenis? Kalau RM kan ada berapa jenis? RM ada yang shilling, ada yang not tu pula ada jenis, ada yang not 1000, ada not yang 500, ada yang not sekeping 50, ada yang not sekeping 20, ada 10, ada RM5, ada RM1. Itu dipanggil jenis RM. Adapun dinar dia tak banyak, dia ada 3 jenis. Yang sifat bagi dinar, seperti dinar yang melengkapi, ini yang merangkumi ia dinar akan mahbub, akan jenis yang dipanggil mahbub. Mahbub tu jenis dinar. Mahbub jenis dinar. Dan jinzir, jenis dinar jinzir. Dan fundukuli, dan dinar yang jenisnya dipanggil fundukuli. Ni kita tak sempat tengoklah. Mahbub jinzir tak sempat. Hari ni dinar dah keping dah. Dinar hari ni bentuk hari ni tak
tak ada dah mahbub, jinzir, fundukoli. Dia ada bentuk sekepin, 1 dinar, ada bentuk yang panjang 4 segi. Tapi nilai dia 1 dinar. 4.25 gram. 1 dinar ya. Itu jenis dinar lah. Mahal lah dinar pun. Makin mahal sekarang ni kan. 1 gram 300 1 gram 300. kali 4.25. Tengok. Darat lah. 300 4 kali 25. Okey. Jawab dia. Baru jawab. Belum jawab lagi ya. Okey. Jadi dia kata jika tu. Jika menjual ia dengan satu harga. Satu jenis mata wang. Seperti dinar yang merangkumi ia dinar akan jenis mahbub dan jenis jinzir dan jenis fundukoli. Ada lagi sambung, belum jawab. Dan ni wawul haliyah, dan padahal, sedangkan. Dan dengan makna padahal ataupun sedangkan. Sedangkan dalam negeri, pada dengan makna dalam. Dalam negerinya belanja yang ghalib. Maksudnya dalam negerinya digunakan mata wang yang ghalib. Yang ghalib ni apa? Yakni yang ghalib tu bagai. Bagai tu jenis lah. Bagai daripadanya. Maksudnya ghalib digunakan bagai jenis. Bagai tu jenis. Jenis daripadanya, daripada mata wang tadi. Mata wang mahbub. Biasa orang guna fundukoli. Biasa orang guna jinzir. Tak tentu. Ketiga-tiga tu biasa digunakan. Okey. Belum jawab. Baru nak jawab. Okey, jawab dia. Ta'yinlah. Ta'yinlah ni, tentulah. Ni jawab. Tentulah yang ghalib itu. Maknanya tentulah. Jadi sahlah digunakan. Yang ghalib itu jenis yang ghalib. Kalau ghalib, tiga-tiga orang guna, tak kisah. Boleh digunakan ketiga-tiga. Contohlah. Hari ni, kita ni biasa guna hari ni jenis RM 100 kepin. Biasa guna. 1000 tu jarang. Dah tak ada kan? Tinggal 100. 500 tak ada dah. Dah tak ada lah. 500,000 tak ada. Okey. Kalau tak ada, lain. Tak bicara dah. Kalau ada tapi jarang, tu tak ghalib. Tinggal 100. Tinggal 100. Maknanya kalau ghalib hari ni orang guna 100 kepin, 50, 20, 10, RM5, RM1. Itu ghalib. Maknanya apabila ghalib di pelbagai jenis duit itu biasa digunakan, maka sah digunakan mana-mana. Sebab apa kita duk bincang? Kena tahu. Bukan tengok lagi ni, tahu. Kena tahu jenis harga yang pembeli nak guna tu. Penjual kena tahu. Kenapa? Kerana peraturan yang ditetapkan dalam mazhab kita mesti tahu detail duit yang nak guna. Penjual reda tak kalau dia nak guna duit 100 keping? Beli air RM1. beli air cawan. Beli air kap. Air apa? Air tebu. Ataupun air sirap tepi jalan. Jual air balum. Air apa? Balan. RM1 je. Oh, dia duit banyak. 100. Tak. Makcik kata saya tak boleh terima. Makcik tak ada duit kecil. Maka tak boleh jual. Tidak boleh berlaku transaksi jual beli. Itu penting, dia kena tahu dulu. Habis. Lagi atau isu yang kedua. Isu pertama dah jawab dah, ta'yim, jadi tertentu. Ta'yim dengan mana tertentulah. Hanya sah lah. Okey. Pak Liuk. Atau, yang kedua. Isu yang kedua, dia ada dua isu. Atau pada negerinya, yakni dalam negerinya dalam negerinya dua nukub. Dalam negerinya digunakan dua nukub. Jadi ada dalam negerinya dua jenis nukub. Maksudnya dua jenis emas. Nukub tu mata benda lah. Dua jenis emas. Mana dia? Mahbub dan jinzir. Tu. Kalau kita duit lah, RM50 dan RM100. Dan tiada ghalib. Dia tak ghalib.
dan tiada ghalib salah satu daripadanya. Bukan biasa guna dua-dua tahap. Dia tak ghalib salah satu daripadanya. Apabila dia tak ghalib, maka disyaratkan bahawa apabila dia tak ghalib kena syarat. Syarat apa? Ditentukan salah satu daripadanya, kena tentu. Kena tentu nak guna duit mana. Kalaulah negeri tu dia tak jadi standard orang guna dua-dua. Walaupun negeri tu ada dua jenis mata benda, dua jenis duit, dua jenis harga. Dia kena tentu. Bahawa maka disyaratkan bahawa ditentukan salah satu daripadanya. Tentu. Pembeli ni nak pilih yang mana? Penjual. Dia nak yang mana? Kena tentu. Jika tentu tu jika. Baik. Yang kata tentu tu, syarat tentu tu jika. Jika bersalahan harga keduanya. Kedua nuku tu. Jika tak sama nilai. Tapi kalau sama nilai, tak tentu. Tak apa hulu yang mana pun tak apa. Sama je. Tak ada masalah apa. Contoh. 50 sekeping. Dia sama je nilai dengan 20-21. 20, 2 keping dengan RM10 satu. Sama je. Tak payah tentu. Sebab hulu yang ni pun sama, hulu yang ni sama. Melainkan pembeli dia straight, dia kata saya nak yang kecil, 20-21. Dia tak nak sekeping RM50. Yang tu memang dari awal tak usah lah. Sebab dia minta. Ini dia tak minta apa pun, kita keluarkan. Habis. 2 isu settle. Habis dah. Tutup. Sebelum nak masuk syarat, bukan syarat kedua, dia masih syarat kelima. Cuma dia nak masuk syarat tengok. Syarat tahu dah lepas. Ni syarat tengok pula. Dia kena serentak ni. Tahu dan tengok. Dua-dua tu. Tahu dan tengok. Nanti kita buat kesimpulan. Macam mana nak implement tahu dan tengok. Kita tahu, tengok. Dan masa pertama, tengok. Tahu tak? Tahu dan tengok. Jangan tengok tak tahu. Tu kita kata beli terkena tu. Nampak cantik. Tak tahu barang apa. Nak beli kereta. Cantik kereta second hand. Kalau kereta baru memang kita tahu dah. Tak perlu intai pun tak apa baru ni. Rolip baru enjin okey. Jangan terkena. Tapi second hand ni body cantik. Sport ring. Cap cantik merelip. Tahun bila? Tahun 80. Tahun 80. Tua dah. Kereta pun. Jadi bangkai dah sepatutnya. Patut dah innalillah dah kereta tu. Tapi Tuhan jaga. Kita tak tengok spesifikasi dia panggil. Tengok tahu. Jenis kereta tahu. Sagar. Tahun 80. Tapi oleh kerana kita ni tak cek lebih. Terpatut dia kena detail. Enjinnya macam mana. Tahu dan tengok. Enjin kena tengok. Betul tak kata enjin elok? Buka-buka tu dia. Mau lepas akad enjin. Akad enjin tak selesai akad enjin. Dia tak tengok. Tu penting. Kena tengok dan tahu. Tahu tu detail. Tu Islam nak jaga daripada berlaku gharar, berlaku unsur tipu daya dan penipuan selepas daripada akad jual beli. Nanti kita akan buat kesimpulan. Baik, dan ini penutup kepada pembuka, intro pada tengok. Dan tiada sah. Dan tiada sah menjual sesuatu yang ghaib. Jual sesuatu barang lah, suatu barang. Menjual sesuatu barang yang ghaib. Ini dia panggil bai'ul ghaib nama dia. Bai'ul ghaib, jual beli barang tak tengok. Ni intro lah kepada nak tengok. Yakni yang kata ghaib apa? Yang ni barang, yang sifat barang lah. Barang yang tiada dilihat oleh dua yang berakad. Maksud barang ni, barang dan mabik dan samam lah. Barang dan harga. Dua-dua tak tengok. Duit pun tak tengok. Dan barang pun tak tengok. Yang ni mabik dan juga saman. Tiada dilihat oleh dua yang berakad. Oleh dua orang. Yang tu orang lah.
dua orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli. Pembeli pun tak tengok harga, tak tengok barang, penjual pun tak tengok duit. Dua-dua tak tengok. Maka tidak sah jual beli yang tak tengok. Ataupun dia nak kena tengok dua-dua. Ataupun salah seorang yang berakad. Ataupun seorang tengok, seorang tak tengok. Contohnya, penjual dia tengok duit, pembeli tak tengok barang. Itu dipanggil salah seorangnya. Salah seorangnya yang berakad. Maksudnya pembeli atau penjual. Royah, jika ni dipanggil royah. Royah ni nak menyatakan bersangatan, tak sah. Nak menegas bersangatan, dipanggil penegasan, tak sah. Jika ada ia barang ataupun dua-dua tadilah, mabit dengan sama tu, pada ini dalam majlis akad sekalipun, walaupun ada dalam majlis akad, barang tu ada dalam majlis akad, duduk belakang kita, duduk belakang cashier, duduk atas rak, tak tengok. Ataupun duduk depan, tak tengok. Duduk dalam bungkusan, beli Milo, tak beli biskut, tak tengok. Duduk dalam depan, bukan duduk belakang, bukan duduk atas rak, tapi tak tengok. Tengok gambar, tak ada intibar. Itu intro kepada cara nak tengok. Dia nak intro. Sejak hari tu belajar macam mana cara tengok. Beli biskut tak tengok. Beli beras pun tak tengok. Sebab apa? Beras duduk dalam plastik. Transparent tu nampak. Tu mazhab Syafi'i tak boleh diiktibar. Tak boleh dikira tengok yang ada perantaraan. Dia kena buka tengok sebiji-sebiji. Kalau beras tu ada 300 biji, kena tengok sebiji-sebiji lah. Itu tengok yang sebenar. Sekejap lagi kita bincang macam mana nak tengok beras 300 biji. Mampu beli kitab 240 muka surat, nak kena cek 240 line. Dia duduk situ tunggu 1 jam, tak selesai 1 jam. Ada cara tengok sekejap lagi. Jadi isu dianya, walaupun barang tu ada depan mata, walaupun ada dalam majlis akad, tapi tak tengok, tak sah. Macam mana kita duduk beli hari-hari, beli kitab tak tengok, beli Milo tak buka Milo, beli biskut tak buka, datuk gambar je biskut cantik, buka-buka hancur. Jawab dia, nasib baik ada qadha. Jawab dianya, bai'ul ghaib, jual beli barang yang tak tengok ini qaul yang paling kuat. Dia panggil qaul yang mu'tamad. Dalam kitab sebut qaul yang azhar. Azhar ni maknanya kuat jugalah. Dia guna qaul yang azhar, ada guna qaul yang asah. Jadi azhar lawan dia zahir, kalau asah lawan dia sahih. Yang paling zahir, yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Tetapi di sebaliknya, ada pandangan, ada qaul yang lemah mengatakan sah jual beli tanpa lihat. Bukan mazhab lain. Mazhab lain lagi okey, mazhab kita. Jadi mazhab kita dipanggil muqabil azharnya ataupun dhaif ataupun muqabil kepada asah sahih dipanggil lemah, maka sah jual beli tanpa tengok. Ada pun dia panggil a'immatu salasah. Dia panggil a'immatu salasah ni makna iman 3. Kalau a'immatu arba'ah, iman 4. Iman 3. Dalam kitab muamalat, kalau kita bertemu dengan a'immatul salasah, maknanya 3 iman lain sah. 3 iman lain tu tak ada menjadi isu. Tak tengok pun sah. Dia ketatnya adalah mazhab kita. Mazhab Syafi'i lebih ketat. Bahkan mazhab lain tak tengok sah dan ada khiyar. Boleh khiyar. Balik-balik dah lah jual beli tak tengok. Lepas tu balik rumah tengok buka biskut hancur, hantar balik. Kita tak nak yang hancur, nak yang tak hancur. Boleh hantar balik. Khiyar, ada khiyar. Sebab sah jual beli. Baik, kita nak masuk bab pula cara tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Di kesimpulan kita tak belakang, cara tengok dan tahu. Macam mana kita nak implement. Setiap barang kena tengok dan tahu. Detail. Dia macam kita beli biskut-biskut, Tesco apa semua. Sama. Datang rajin saya beli Saya beli, saya jual. Salah tak?
Maksudnya? Sebab kita tengok plastik. Qaul muktamad tak sah. Ya. Kerana taklid qaul dhaif. Kalau ikut kan, kita duduk sebut tu tak Tak jadi. Melainkan orang yang belajar. beli buah, kedai buah yang dia dah pack. Sama. Semua tak sah. 5 Qaul muktamad tak sah. Bawang semua dah siap. Semua siap packing. Semua packing hari ni. Semua packing. Beli apa pun. Ayam dalam packing. Ayam bismi packing. Walaupun nampak luar. Tak sah. Tak tengok. Dia kira baik orang goib kot. Baik orang gaib lah. Dia tak sama dengan baik orang goib yang memang rasa tak ada dalam online tu. Lain. Lain. Itu nama Cuma dua-dua sama. Bai'ul ghaib tak tengok. Ada satu lagi dinamakan bai'ul ghaib juga, tapi barang tak ada di dalam majlis akad. Itu sah dengan syarat. Ada syarat. Syarat dia tengok. Contoh, saya dah tengok kereta Saga, apa nama ni, Ustaz Penny dia nak jual. Saga Legend. Saya dah tengok. Saya dah tahu. Dia dah beritahu. Tahun begini, warna putih, bumbung koyak. Contoh, lantai tembuh. Dia kata lantai Ustaz tembuh. Kalau Berik kaki. berik dengan kaki. Berik nampak kaki. Sebab apa? Lantai tembuh. Kalau air, lalu tempat air, masuk air kat dalam. Bukan masuk air bumbung. Daripada bawah masuk air. Dia dah cerita detail dah. Saya dah tahu. Tapi dalam majlis akad tidak ada benda tu. Benda tu dekat mana? No. Di Kedah. Ustaz nak pergi ambil di Kedah. Akad di KL. Sah. Nama bai'ul ghaib. Itu kena jaga-jaga tu. Yes. Syarat kena tengok. Sah. Dia tahu, tengok, menepati rukum dan syarat. Cuma tak ada dalam majlis akad. Itu dibenarkan. Sekiranya menepati syarat lain. Menepati apa? Tengok, tahu. Tahu detail maklumat dan tengok, pernah tengok. Dan tengok tu pula tak jauh dengan akad. Maksud tak lama dengan akad. Bukan tengok tahun lepas. Tahun ni nak akad. Tak sah. Hancur dah. Dah jadi bangkai dah. Sebenarnya dia tak ada. Dah tak ada dah. Sebenarnya dia tak ada. Tak apalah. Ni contoh je. Dah bayar. Kadang-kadang benda tak ada bayar. Bayar apa? Bayar jual beli. Mana boleh? Bayar dia panggil bayar hutang ni, bayar apa? Dhaman mutlaf pun boleh ya. Ganti rugi barang yang kita binasa. Tu ganti rugi. Jadi kalau kita pakai qaul dhaif tu dalam jual beli ghaib yang jenis ada ghaib sungguh. Ada majlis akad lah. Cuma tak tengok je. Itu ghaib. Boleh. Tapi yang kata dhaif ini yang syarat pakai qaul dhaif. boleh pakai ni. Dhaif ni boleh pakai. Dhaif lawat asah ni boleh pakai. Ni syarat. Maksud syarat mesti tengok sekali. Ni tak pernah tengok. Beli Alza dia tunjuk lain, beli yang lain. Yang dalam store yang dia ambil. Tapi kalau tahu boleh, kalau tak tahu tak boleh. Dia kena tahu tetap, bukan syarat tak tahu dan tak tengok, itu tak usah. Dia di-excusekan tengok. Tahu tetap. Sebab tu peraturan ini tahu dan tengok. Adapun kalau dia tahu tapi tak tengok. Tapi dia cerita dah, statement cerita. Azhar tahun ni, lepas tu semua spek dia cerita, berkenaan tak dengan spek yang dia cerita? Berkenaan. Cuma tak tengok. Dan tak wakil pun pada statement tengok. Kalau wakil statement tengok, lagi sah, lagi clear. Wakil kat abang tengok boleh tak? Ni cerita dia tak tengok. Boleh. Dengan syarat tahu. Tapi qaul dhaif. Kalau tak tahu apa, memang tak sah. Udahlah, tak tengok barang. Lepas tu tak tahu. Tak tahu pun barang tu macam mana, tahu. Tak sah. Dia kena tahu. Kita tengok online tu Ustaz. Itu sama. Itu dikira bai'ul ghaib juga. Sebab tengok dalam gambar tidak menepati diri yang sebenar dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tengok dia kena ori. Itu indah khabari rupa. Sebab berlaku penipuan. Sebab gambar ni boleh ditipu kan. Nampak lain, nampak cantik. Macam-macam teknik gambar ni kan. Nampak mengiurkan gambar. Dapat sampai dekat kita tu dia tengok. Tak ada nafsu tengok. Tengok gambar tu, ya Allah. Mengacam. Tengok tak sabar bila nak sampai barang. Sampai barang tengok tak ada nafsu, mati terus. Tak hidup nafsu tengok. Allah, teruk ya. Contohnya buah lah Ustaz. Ada tu beli buah langsat ni kan. Tengok dah gambar. Dia import daripada mana pin ni kan. Sebab dia sampai 3 hari tu elok lah.
Kali kedua tu kita order sekali lagi. Tapi tak start kat mana. Tak apa-apa. Sampai musuh. Itu sah. Tapi jual beli online itu macam biasalah. Jual beli online ni kita dalam mazhab Syafi'i bukan pasal tengok. Tak sah pasal lain kan. Jadi kita tak akad jual belilah. Cuma kalau orang yang nak akad jual beli dalam mazhab Imam Malik ataupun mazhab Hanafi, dia sah. Nak imam lain tak tengok pun tak apa. A'immatus salasah tak tengok, yang penting tahu. Tapi mazhab kita dhaif. Dalam majlis. Dia dalam majlis. dalam majlis. Dari mazhab kita ni bukan online ni, jual dalam majlis ni. Kalau online tak boleh. Mazhab kita dia tak lepas. Mazhab kita kena pakai heboh je. Sebab tu sampai terima lah, redha lah. Tak boleh buat apa lah. Sampai barang. Mazhab lain boleh sebab dia tahu tak perlu tengok. Jadi mazhab kita ni kalau kita nak beramal Kita tak macam tengok dalam beli majlis. kereta, kita beli kereta, kita bayar tu, contoh lah, kita bayar dekat showroom, kereta hantar minggu depan tu pun tak kira dalam majlis lah. Ke kira dalam majlis? Tak apa. Bila kira dalam majlis? Itu qobak lambat. Kereta tu dah ada dah. Cuma qobak lambat. Boleh? Boleh pakai jual Boleh pakai jual beli. Kereta ni barang tak wajib kita qobak dalam majlis. Tak wajib qobak dalam majlis. Bolehlah tak qobak dalam majlis. Cuma nak cantiknya kena qobak dalam majlis lah. Melainkan barang tu tak ada. Barang tu duduk kat lain. Tapi barang tu ada, cuma tak ada dalam majlis. Tak wajib qobak dalam majlis. Dia wajib qobak sekiranya dia nak guna lah. Kalau tak nak guna, tak ada masalah apa. Okey, settle. Jadi kita, apabila kita tahu, kita beli barang-barang di pasar raya tu, kena niat qadha'if. Tak tengok tu. Apa pun hari ni kan mana ada barang duduk kat luar, rosak kan. Musyaqqah untuk kita tengok. Apabila musyaqqah untuk tengok, maka ini SQ dimaafkan ni. Yang ada qadha'i yang dimaafkan. Sebab perlu benda tu ada perlu yang nak untuk nak cover. Tak boleh tengok. Jadi maka qadha'if ulama kata keperluan untuk jaga barang itu. Mazhab Syafi'i dia nak semua buka. Habis. Jadi kena taklid qadha'if lah. Jadi gen tak mengaji tu, babai. Nak taklid nanti apa? Tahu pun tak. Nak taklid apa? Tak tahu. Jadi main jual beli je lah. Main jual beli. Ada lagi lah jual beli tu. Tapi jual beli atas hangi orang panggil. Tak tahu syarat apa. Tu. Tu jual beli. Nikah pun sama sikit lagi. Nikah tinggal ijab qabul je. Hak lain tak tahu. Hanya lepas ijab qabul tak tahu dah. Cuma dia jaga ijab qabul, nak bagi sah nikah. Itu je. Tapi syarat-syarat lain tak tahu. Nak syarat nak hidup suami isteri, apa tanggungjawabnya, apa kewajipan suami, apa kewajipan isteri, kan? Mana ada dah. Hilang habis dah ilmu tu. Cara apa tanggungjawab sebagai seorang isteri terhadap suami macam mana? Tanggungjawab suami terhadap isteri macam mana? Nak bermuamalah suami isteri. Muamalah maksudnya kehidupan mereka suami isteri macam mana hukum Islam? Tak ada. Sebab tu hari ni orang hari ni buat kesalahan cara terbuka. Maksud cara tak sedar pun dia buat salah. Faham tak? Maki laki. Tak sedar pun. Dia macam senyum je. Tak, seolah-olah satu habit dia. Hari ni tak maki lagi laki aku. Bila nak balik? Dia tak boleh duduk. Balik je. Apa boleh tidur. Dia tak rasa bersalah sebab dia tak tahu hukum bermuamalah suami isteri. Dia panggil hukum berurusan suami isteri. Begitu juga lelaki. Dia tak sedar kesalahan besar dia. Dia tak ajar bini dia. Nampak tak? Tak pernah cek. Mula daripada akad nikah sampai beranak 2, beranak 3, tak pernah cek. Bini dia pandai tak sembahyang mandi wajib. Sedangkan ulama kata kalau bini tak pandai mandi wajib, haram ke atas laki jima'. Tu dia panggil jima'. Haram dia jima'. Dia kata jima' ni dah lepas akad nikah halal. Memanglah halal kalau selesai. Engkau melakukan perkara yang wajib dia mandi sedangkan dia tak pandai mandi. Dengan kita pun terpalik.
Ada dua isu terbalik. Pertama, tanggungjawab mengajar itu kita. Yang kedua, tak ajar. Pergi buat dulu. Kena ajar dulu buat. Saya pula. Lepas buat baru ajar. Itu problemnya. Buat siap dah kawan nak mandi. Ataupun kawan mandi ikut dam. Mandi ikut dam. Tempat halaqah dubur pun tak apa? Bukan tak bersih. Ni tak gosok. Tak sampai air. Sebab dia tak tahu halaqah dubur itu kawasan sulit yang perlu diratakan. Itu bukan sulit pada syarak. Itu kawasan zahir. Tiba-tiba kita kata, oh itu sulit, ketiaknya sulit, berkelipat-kelipat ini sulit, punggung-punggung ni sulit. Mana ada sulit? Mungkin dimandikan ke Jadi dia tak pandai, dia kena Abang Zakir panggilkan lah. Segar. Saya ingat dulu masa belajar di pondok. Bukan belajar bab kitab nikah pun. Tak ingatlah baca kitab apa. Bila tu didayah ke, tak ingat. Tok guru kata apa? Tentu anak murid duduk tengah biasalah umur 21, 22 ni kan, duduk tengah gila nak menikah. Faham 40, mati nafsu tu. Duduk gila mengaji. Tok guru pun ingatkanlah selalu. Dia kata jaga-jaga kita nak kahwin pun jangan duduk tergila-gila nak kahwin ya. Kena ada ilmu orang lelaki. Sebab apa? Malam pertama dia itu antara tanggungjawab dia jangan duk gomo lain dulu. Ni jangan fana hal lain dia kata. Pertama kena tanya antara tanggungjawab kita dengan isteri kita, adakah dia pandai bersuci. Bersuci dulu. Barulah bab semayan, bab lain-lain. Benda basic je. Jarang orang tanya. Pak Lin lagi tak tanya. 26 tahun ni baru nak Pak Lin lagi tak tanya. Tanya tak Pak Lin? Tak pernah tanya Ustaz. Nak tanya siapa? Awal dapat bedal lah. Bedal, kasi bedal lah. Tak terlibat, saya tak terlibat. Saya tak terlibat lagi dia tu. Baiklah saya dia tu. Tak menanggu apa. Oh, tapi dia dah belajar dah. Tapi tak terlibat. Tapi bagus. Dia belajar dulu baru terlibat. Belajar dulu. Nak menikah pun belajar dulu. Dulu saya kata dulu. Jangan terhegi-hegi nak menikah. Pertamanya belajar ibadat dulu. Yang keduanya muamalat dulu. Muamalat dulu. Pandai cari harta dulu. Ini harta tak ada pun nak menikah dia. Macam mana? Yang keempat, baru menikah. Yang ketiga, kan dia 3 susunan cantik tu. Sistem syarak kita tu, dia komponen dia cantik. Ibadat selesai dulu, nak sembahyang. Yang keduanya muamalat dulu. Mengaji muamalat dulu. Baru tahu cara nak cari duit yang sah. Nak bagi makan bini ni. Duit sah. Sumber rezeki halal. Barulah munakahat. Barulah menikah. Tua juga. Abang Zakir. Baru nak menikah. Tua dia kata. Orang dulu tua baru menikah. Kan? Umur 40 baru menikah. Kahwin muda tu mesti gila. Kahwin muda tu sebab dia mengaji awal. Kan? Dia mengaji awal. Umur 20 kahwin dah. Dia mengaji umur 9 tahun. Kita mengaji lewat. Kita dapat anak baru mengaji. Kena banyak bertaubat. Allah. Maknanya tahu buat. Banyak tahu buat tak tahan. Taubat tahu buat je. Tengok cara tengok Cara tengok ni kita banyak ulang dah, tapi kita ulang sekali lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan memadailah. Kita baca dulu baru kita akan buat cara tengok. Cara tengok dia di bawah. Dan memadailah dengan melihat akan saman. Dan atau musamman, dua-dua tengok. Saman harga, duit, musamman barang. Memada sah. Jika tiada diketahuikan kadar. Cara tengok dia tak beritahu lagi. Tengok duit dengan tengok barang. Jika tiada diketahui kadar. Tak tahu kadar. Kan kata kena tahu kadar. Ni. Kadar kena tahu. Tengok dan tahu kadar. Tapi yang kata sah ni macam mana? Tak tahu kadar spesifik. Kadar yang secara spesifik tak tahu. Tapi dia tahu andai. Yang kata sah, yang kata memada tu. Yang kata memada tu, tengok saman dengan musaman, jika tidak diketahui kadar tu,
Kadar tu kadar apa? Nya saman dengan musaman lah. Kerana dipada. Yang kata sah tu macam mana? Kerana, inilah bagi sah. Kata kena tahu detail, kadar. Kena tahu berapa ringgit. Kena tahu berapa dinar. Tiba-tiba dia kata sah. Kerana dia jawab. Kerana al-ilatul ba'isah. Kerana dipada. Dikira dipada ni. Kira sah. Dikira ataupun dianggap sah tu dipada. Kerana sah tu dengan kira-kira jua. Kira-kira bukan kalkulit ni. Jangan duk ingat kalkulit. Kira-kira bukan. Kira di sini dengan makna andai jua. Andai. Bukan kira betul tak? Jangan silap kira-kira. Kita tu. Kerana dipada, dikira ataupun sah, dipada ni sah lah paling tepat. Dan kerana sah dengan dibuat macam mana? Dengan andai jua, dengan cara andai. Cara dia agak, tapi dia tepat, walaupun tak tepat tapi kenalah. Dia tahu andai, dia tahu agak. Spesifik tak tahu. Tak apa, sah. Walaupun dia tak tahu secara spesifik, cara betul. Mana contoh andai? Seperti katanya, aku jual akan dikau dengan timbunan gandum ini. Satu timbunan gandum kalau tak tahu detail, tak sah. Tapi kenapa sah? Kerana dia pandai andai. Dia orang pakar lama menega. Dia tengok sekelip mata, satu guning dia tahu 20 cupak. Kalau timban tak lari jauh, sebab dia orang ada pengalaman. Tu sah. Berapa satu timbul gandum ni? Sah. Kenapa sah? Dia dah andai. Dia tahu. Walaupun tak suka tepat. Kalau ikutkan detail, kena suka tepat. Baru sah. Tapi kalau dia terror, dia pakar, dia jenis orang teroris. Teroris lah. Memang bidan dia. Dia tengok tahu, berapa ni agak-agak satu meter kain ni. Dia kata kalau macam ni, memang 20 meter lah. Tak percaya ukur lah. Ukur memang lari tak jauh. Ini orang kata pakar. Sah. Andai. Bukan kita ni main kod. Tak, dia memang tak ada kod. Dia confident. Ni tanya orang lama-lama pengalaman. Contoh orang dah biasa ni. Kita nak 500 gram. 500 gram barang. Tak kisahlah beras ke gula jenis timban. Dia duduk biasa 500 gram. Tiba-tiba dia pergi jemput je. Dia kata, "Bang, saya nak 500 gram." Dia jemput. Pun dalam plastik. Terus bagi. Confident dia. Sah ke tidak sah? Asal kena tahu tu berapa. Saya nak 500 gram. Dia terus jemput satu buah dalam plastik kecil, terus hollow kita. Sah. Kerana dia andai. Dia biasa buat. Sebab dia biasa suka satu tangan dia ni 500 gram. Sebab tu dia confident, tak suka pun. Dia andai je. Itu maksud andai. Bukan agak-agak tak. Di sini perlu apa panggil apa? Murak dia tu perlu faham. Andai, bukan agak-agak. Agak-agak tak kena, salah. Tak boleh. Ni memang dia orang pakar. Nak andai ni, dia ada kepakaran dia. Dia memang pengalaman. Macam kita contoh tadi. Dia tak timbang pun, dia confident. Dia suka dengan tangan je. Kalau timbang, memang tak lari. Lari sikit-sikit je, tak apa, sah. Tu mana andai. Sah. Habis. Selalu hilang. Tunjuk tangan macam baca Quran. Kan? Hilang, cari balik. Dia buat halu. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tapi makruh lah, dia ada detail. Tengok pendetailan dia. Ada contoh satu lagi? Ada contoh satu lagi. Tetapi. Sebelum bagi contoh yang kedua, tetapi. Makruh. Kalau timbunan ni makruh. Sebab apa makruh? Kerana terkadang jatuh. Yang terjadi ia dalam menyesal. Menyesal. Boleh berlaku. Terjadi tu risiko berlaku terjadi tu.
jatuh. Kerana terkadang jatuh, terkadang berlaku atau terjadi. Ia di dalam menyesal. Lari sikit-sikit dia menyesal lah. Itu je kata makruh. Lepas dia timbang lari sikit ya, lari banyak tak boleh. Itu menyesal tu. Habis. Dan ada isu tak makruh, dan tiada makruh dan atau pada makruh, dan tiada makruh dibeli sesuatu, ini barang yang dijahilkan ziraknya barang yang dijahil, yang tidak diketahui. Itu mana jahil? Yang dijahil, yang tidak diketahui akan ziraknya, akan ukurannya. Dia tak tahu pun kadar ukuran, tak makruh. Tak tahu ni maksudnya dia andai lah. Dia pakar. Dia pengalaman lama jual kain. Satu hasta dia tahu meter, sekarang ni meter kan. Dulu hela, dulu hasta, lepas hasta hela, lepas hela kita sekarang ni meter. Satu gulung kain dia tahu 15 meter. Asal tak tahu tak sah. Tapi kalau andai dia orang pengalaman andai, tepat, maka tak makruh. Dia cerita apa beza timbunan dengan hasta ni tak makruh ataupun dengan meter ni. Dan difarak atau dan dibezakan. Seperti tinggal. Yang kata tak makruh ni beli satu barang yang tidak diketahui ukuran dia tu, diambil di mana? Rujukan dia seperti barang hukum yang tersebut di dalam kitab Tatimmah. Dalam kitab Tatimmah. Dan difarak dibezakan. Dibezakan. Kan dia lah. Dibeza akan dia. Akan apa? Akan beli satu timbun bijirin dengan beli barang yang jenis ukur. Jenis ukuran hasta ataupun meter. Tu. Dibezakan. Beza di mana? Satu makruh, satu tak makruh tu apa beza? Tu dia nak bezakan. Dan difarak dibezakan akan dia dengan bahawasanya timbunan itu tiada diketahui kira-kiranya pada ghalib. Payah untuk kita nak adjust pada ghalibnya. Melainkan orang pakar betul-betul tepat. Nak tepat tu payah. Tu. Jenis timbunan biji rim ni sebab apa payah nak tepat? Kadang-kadang ada yang ringan. Biji rim nampak sama besar tapi ringan. Nampak kecil tapi berat. Sedangkan dikira sukatan. Nampak tak? Sebab tu payah untuk betul-betul tepat berbanding dengan meter ataupun ukuran. Tu. Kerana apa? Payah tu pada ghalibnya. Kerana bertindih-tindih. Bertindih ni bertindan. Setengah atas setengah yang lain. Maksudnya bertindih sesama sendiri. Bijirin itu duduk dalam sukatan. Dia bertindih. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang matak, ada yang tak matak. Tu. Itu yang disukar untuk kita tepat dari sudut andaian. Itu jadi makruh. Bersalahan ni lain. Lainlah berbeza. Bersalah ni berbeza hukum. Berbeza yang ni barang. Barang yang. Benda yang dizirok akan dia. Yang ni dizirok ni. Benda yang diukur akan dia. Akan benda tu. Apa dia benda tu? Seperti kain. Kalau benda yang diukur seperti kain, maka lain. Dia sama je. Sebab tu kalau orang jenis mahir, kalau dia tengok, dia tahu dah. Dia biasa ukur. Ni satu hasta, kan? Ni 5 meter. Sebab tu dia tak ukur pun. Dia tarik, 5 meter. Pruk, dia potong. Pruk. Tu 5 meter. Andaian dia. Dia mahir. Jadi tak makruh. Sebab jarang berlaku orang panggil apa? Tak tepat yang jauh. Takat sikit-sikit lagi tu okey lah. Habis. Masuk isu lain. Ni nak masuk isu ni. Isu cara tengok dah.
Dan memada bawah tu cara tengok. Baik, kita habiskan dulu ni. Dan memada dan sah. Dan sah pula dilihatkan sesuatu dahulu sebelum daripada akad. Tengok dulu. Bawa akad. Boleh. Sama ada barang tu dalam majlis akad ataupun di luar. Boleh. Di mana-mana boleh. Cuma isu dia tengok dulu. Bawa akad. Bukan tengok semasa dalam majlis akad tu. Nak akad tengok barang tu. Bukan. Dia tengok dulu. Bawa akad. Tengok pagi tadi. Akad petang. Ataupun tu tengok Zuhur. Akad asar. Ataupun tengok tadi. Tengah jam akad. Tengok jenis barang. Ada barang yang tak dibenarkan lama. Seperti kuih. Sebab dia boleh rosak. Ada barang yang lama pun tak. Dia benda yang tak rosak tak apa. Seperti tanah, kebun, bangunan. Dan memada yang sah pula juga dilihatkan sesuatu. Sesuatu ni saman dan musaman. Dahulu sebelum daripada akad. Sah tu pada barang, ini pada benda yang tiada ghalib berubahnya, yang biasanya tidak berubah hingga sampai kepada waktu akad. Yang kata sah ni jenis benda yang ghalib tak berubah. Kalau ghalib berubah tak sah. Kalau makanan lama baru akad tak sah. Tengok pagi Zuhur baru akad tak sah. Dia dah kemik, dia dah dah lama. Dah nak basi, tak boleh. Kena tengok segera. Kita setuju tak tengok kuih ni? Kuih buat pukul 5 pagi ataupun buat malam isyak, belum tidur dia buat. Dia jual mana? Zuhur esok. Berapa puluh jam dah kuih tu. Kuih pun dah tengok pun dah letih dah. Bukan kita letih, kuih tu letih. Tak fresh dah kuih tu pun. Tak fresh dah. Macam tengok orang tua lah. Dia lain dah. Letih dah tengok. Maka setuju tak kuih tu, kuih hapam tu? Dia buat semalam lagi. Kuih cucuk tu dia buat semalam lagi. Kita nak beli pukul berapa nak Zuhur ni? Kalau setuju tengok lemah pun, letih pun tengok, kita setuju letih lah. Aku lapar ni. Tak apa, dia setuju, belilah. Tapi kalau dia tengok pagi tadi kuih duduk tengah montel, kuih duduk tengah glowing, tengok pun nafsu dia terangkat. Nafsu makan lah Bazaki. Terangkat nafsu. Rasa nak segera, nak makan segera. Kena kahwin segera, nak makan. Dia akad bila? Enggak tahu, tak boleh. Pagi tadi cantik lah, baru buat panas-panas lagi. Tak boleh. Tak sah. Dan habis. Dan ni kena tahu cara tengok. Dan memadai dengan melihat setengah daripada mabit. Habis. Okey, kita tengok cara tengok dia. Cara tengok dalam kitab ni dia ringkas. Dia ringkas je, dia buat sikit je cara tengok. Iaitu dan memadai dengan melihat setengah, dan sah tengok setengah. Baik. Tengok ni dia umumnya ada dua. Cuma yang banyak tu pengecualian lah. Cara tengok yang diperuntukkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia ada umumnya ada dua, kemudian detailkan ada 4 tu. Pertamanya, mesti lihat secara langsung. Tak boleh indirect tak boleh. Kena tengok secara langsung benda itu. Apa maksud langsung? Tanpa perantaraan sesuatu benda. Kalau kita tengok tapi secara tak langsung. Apa maksud tak langsung? Melalui perantaraan plastik, melalui perantaraan kotak, melalui perantaraan cover, melalui perantaraan cermin. Walaupun nampak jelas dalam cermin jam, tak sah. Dan itu cara tengok yang tidak mengikut peruntukan. Tidak mengikut peraturan yang diperuntukkan. Maksud peruntukan yang ditetapkan. Tak sah. Itu cara tengok yang pertama. Kalau kita nak beli juga, nak akad jam masih, dia kata tak lewat keluar jam. Kena akad dulu. Bayar dulu baru lewat keluar jam. Contoh. Tak ramai dah buat lagu tu. Lari kedai lain. Nak tengok dulu. Tengoklah jam duduk dalam. Tak boleh buka cermin ni. Jam jam 40,000. Rolex 40,000 dia tak bagi buka. Takut pegang berkarat. Yang buka kan kita nak pegang. Gerak nak pegang ni. Macam mana harga 30,000 ni? Kan?
Kita duk beli harga 5,000 pun, duk buat tidur sampai 10 tahun pun pegang. Biasa je. Ni dah harga 30,000. Kita beli batang golek, contoh 5,000 batang golek, duk tak sebelah kita. Pun tu pun gerak nak pegang. Pegang-pegang, oh lembut betul, 5,000 harga batang golek. Cepat Lin dia tak boleh beli batang golek betul, kena beli batang golek jadian lah. Ada bantal mahal. 5,000 bantal. MW jual 250, murah. Itu bantal kesihatan. Ni bantal biasa je untuk golek. Tapi kain tu mahal lah, sutera. Lembut. Golek dia pegang tu lembut. Dia pegang pun lain macam dah. Tu. Jadi mahal. Kita ni kenapa dia tak bagi pegang? Apabila dia tak bagi pegang, dia isu sebenarnya bukan nak pegang tak boleh, dia tak bagi. Kita tengok je. Memang tak boleh pegang. Nak pegang kena minta izin. Kalau pegang tanpa minta izin harta orang haram. Tu kena berhati-hati. Kadang-kadang kita pergi pasar raya kan. Tangan kita ni dia jahat sikit. Nak tengok, nak pegang tu, pegang ni. Sebab itu setengah barang kaca dia siap buat. Jatuh dikira beli. Ataupun pecah dikira beli. Itu betul. Ni tak baju kita pegang. Melainkan benda yang boleh dipegang tak perlu minta izin, kalaulah kita nak tahu kena pegang. Macam contoh, kain kan kita nak tahu kan. Pegang tebal, nipis, betul lembut, tak lembut, itu tak perlu minta izin. Sebab ghalib kita nak tahu maklumat tentang kualiti kain perlu pegang. Itu tak perlu minta izin. Boleh tak? Dah saya nak pegang. Nak beli underwear. Kalau nak buka, itu lain. Buka tu setengah tempat kan dia tak bagi buka. Kena minta dengan salesman kan. Tu kena minta. Baik. Pertama, kena tengok secara langsung tanpa ada perantaraan. Jadi kalau ada perantaraan tak sah. Sebab tu isu yang kita kata tadi, tak sah jual beli Milo yang ada dalamnya, menggunakan cover. Tak sah beli biskut sebab dalam tu tak nampak dalam, nampak cover je, nampak gambar luar je, tak sah. Yang kedua, cara yang keduanya, disebut sini. Cara yang kedua, lihat semua benda. Pertama, tengok benda tanpa perantaraan. Yang kedua pula, tengok semua benda meliputi setiap juzuk. Jangan tengok separuh, tak boleh. Kereta, kena tengok semua benda. Kena tengok kereta. Jangan tengok luar dah. Tengok dalam, buka cushion macam mana. Buka enjin. Bawah nak tengok tak boleh. Nanti ada pengecualian. Bawah tak boleh nak tengok. Takkan nak kena baring bawah tengok macam mana. Ataupun kena jet naik, saya nak tengok apa ada bawah. Sepatut kena tengok semua. Tapi itu ada pengecualian. Sebab kalau musyaqqah, ada pengecualian. Okey, kita ulang sekali lagi. Lihat semua benda tersebut. Semua benda. Benda tu dua lah, saman dengan musaman. Meliputi setiap juzuk benda. Tengok. Melainkan, ni baru kita bincang 4 benda. Melainkan apa? Melainkan sah melihat sebahagian benda dengan beberapa syarat. Boleh tengok sebahagian je. Kereta tak tengok semua. Kereta bawah tak tengok. Exhaust tengok luar, dalam tak tengok. Enjin buka tengok atas. Dalam enjin tu, bawah-bawah tu kita tak tengok pun. Bateri tengok macam tu je. Tak detail sangat. Tengok atas macam tu, buka kena buka. Ada orang beli kereta baru tak buka pun. Confident dia baru, enjin ada, dia kata. Takkan enjin buruk. Tak kena tengok. Memanglah enjin ada, memang enjin baru. Kena tengok juga, baru pun. Jangan kata kereta. Orang pun tengok. Kan sunat. Tengok ada Islam jaga barang. Apatah lagi kita jual beli hamba, kita beli sahaya. Kena tengok semua. Cuma sahaya dia berbeza sikit. Semua di sini dengan makna apa? Dengan makna muka dengan tangan. Tak boleh. Tak boleh tempat lain. Kalau ada benda kita tak puas hati, boleh khiyar. Balik, tengok atas belakang hamba korak penuh. Panau penuh. Kulit, tu dia. Hantar, boleh khiyar. Saya nak hamba yang kulitnya licin. Kulitnya mulus.
Kalau redha tak apa. Abang Zaki kata tak apa Ustaz redha. Saya boleh bagi Nutrilite. Saya boleh pakaikan artistry. Sekejap je sebulan licin. Boleh tu balik Ustaz. Boleh jual balik. Jual balik mahal. Penting. Ahli meniaga. Tu saudagar. Kan? Saudagar hamba. Nama dia ialah Saudagar Tuan Syekh Al-Zaki. Al-Puncak Alam. Mana tahu esok akan datang dia timbul balik. Ya, tiba balik. Sekarang ni tak ada lah hamba. Sekarang ni orang jual harta. Sekarang ni orang jual apa? Orang jual kereta. Sama lah tu. Jual kereta, kan? Tapi sebelum hamba tu, Abang Zaki jual lah benda lain dulu. Jual lah ni track dulu. Jual lah. Kita kena buat kajian. Kita buat kajian dulu. Abang lagi tunggu hamba. Hamba lambat lagi. Jadi jual lah mana ada dulu. Betul. Mula-mula kita kena buat isteri kita dulu. Yang buat je hamba. Jambut. Belilah artistry kat isteri dulu. Habis, kita tengok pula. Sekarang ni kita buat kesimpulan. Okey, yang pertama, tadi kan dia sebut melainkan sah melihat sebahagian. Tengok separuh. Dengan beberapa syarat. Syarat pertama apa dia? Syarat pertama, kita ambil syarat kita dulu sebelum kita baca yang dia. Dia sebut satu je di sini. Ada dua syarat dia sebut sini. Satu tak silap. Okey, yang pertama, sekiranya benda nak dilihat itu tak mungkin dapat dilihat semua. Tak boleh nak tengok semua. Tu. Sebahagian tempat yang kita tengok itu dia itibak, dia mengikut tempat yang kita tak tengok. Maksudnya dia sama. Tempat kita tengok sama tempat kita tak tengok. Itu sah. Tengok separuh je. Ini biasanya apa? Contoh rumah lah. Rumah, bangunan ataupun kereta. Kita tengok macam mana? Kita tengok sebahagian tempat kita tengok, tempat kita tak tengok lagi sama. Contoh, ni rumah ni. Sepatutnya kena tengok shilin, apa ada atas shilin. Ni kita tengok shilin kat luar. Kita tengok shilin luar. Dan kita tengok dinding ni, dinding luar. Dalam tak boleh tengok dah. Sebab orang dah simin. Mungkin dalam tu pasti kita tak puas hati. Kita nak dalam tu batu-bata yang kualiti. Nampak tak? Jadi kita tengok separuh. Contoh bumbung. Bumbung kan kena tengok sampai atas. Naik krim lah. Kena sewa krim. Beli rumah kena tengok bumbung atas. Tak, kita tengok bumbung depan. Dengan syarat bumbung depan dia guna barang yang sama. Tapi kalau guna barang yang kualiti berbeza, kena tengok semua. Contoh bumbung depan dia guna atap lain. Tengah atap lain. Belakang atap lain. Semua kena tengok. Jadi yang syarat pertama ni, yang kata sah tengok sebahagian ni. Kena pakai sekarang ni mudah. Sekarang ni pakai robot naik atas. Kan? Boleh tengok. Tapi jangan tengok pakai view. Tak boleh. Kena tengok direct. Kita yang kena naik. Kita kena naik. Drone kita. Kita naik terbang naik. Drone baja. Drone baja. Kita kena. Naik helikopter. Habis. Satu settle. Contoh. Yang kedua, dia ada 4 semua. Pengecualian. Maksudnya boleh tengok separuh, separuh lagi tak perlu tengok. Dengan syarat, pertama apa dia? Pertama, tempat yang kita tengok itu ataupun barang yang kita tengok tu tak mungkin untuk tengok semua. Payah untuk tengok semua. Sukar untuk tengok semua. Melainkan sebahagian tempat yang kita tengok sama dengan tempat kita tak tengok. Itu dia panggil, kita Arab dia panggil itibak, dia panggil mengikut tempat kita tak tengok. Jadi bahasa kita dia panggil sama tempat yang kita tak tengok. Samalah kereta pun. Kita tengok enjin atas je. Bawah-bawah tu sama je. Bawah. Atas kan kita buka kan permutaan atas je. Cover perlu ada. Penutup ada. Yang bawah tu sama. Okey. Yang kedua, sah tengok sebahagian benda. Benda yang kita tengok tu, baki yang kita tak tengok. Baki. Kita tengok atas je. Kita tengok separuh. Separuh yang kita tengok dan lebihnya ataupun bakinya yang kita tak tengok itu, dia sama jenis. Sama kualiti. Ni yang baki. Ni contoh apa ni? Ini contoh seperti kita melihat
permukaan beras. Bukan beras je. Beli kicap, beli madu. Kita tengok atas, botol kan atas, dia kena tengok setiap juzuk air di bawah. Mana contoh air? Tak ada. Air, mineral. Kita buka tudung, tengok atas je. Atas tu, permukaan atas, dia sama ada air setiap juzuk sampai ke bawah. Sama, sah. Tengok atas, bawah tak tengok sah. Dia tengok perantara botol tak sah. Dia kena buka, tengok atas. Madu, buka, tengok atas. Beras kan kita tengok, buka, orang dulu kan beras guni, pakai sukap. Guni besar, kita pergi. Yang ni dia kata RM3 sekilo. Yang ni RM4.5 sekilo. Nak yang mana? Kita kata nak yang ni. Sepatut kena tengok setiap biji beras. Kena tengok semua. Kita sukap pun dalam cupot tengok atas saja, shibrum, permukaan atas. Maka sah, kerana di bawah itu sama. Tetapi kalau bijirin itu bercampur grade, kualiti, tak boleh. Itu syarat tak membenarkan untuk tengok atas. Sebab berlaku penipuan. Atasnya grade cantik, bawah grade tak sama. Itu berlaku gharar, penipuan, tidak sah. Islam mengelakkan. Kenapa nak tengok? Tujuan dia supaya boleh mengelakkan berlakunya penipuan. Dapat barang yang tidak kualiti. Islam ni sebenarnya nak jaga kepuasan pelanggan. Supaya pelanggan dapat barang yang dikendaki. Barang yang berkualiti. Itu Islam jaga. Sebab tu sangat penting. Okay, dua. Yang ketiga apa? Lepas tu kita baca balik. Dia sebut yang kedua ni. Melihat setengah ni. Daripada mabik. Yang ketiga, sah melihat permukaan kulit. Ni pun disebut dalam kitab kita. Kita susun. Dalam kitab kita ada ini. Dua dan tiga di kitab kita ada. Sah melihat, tak tengok semua. Tapi kita melihat permukaan kulit luar. Tak tengok semua pun. Tengok kulit luar. Dalam tak tengok. Tapi kulit luar itu, yang menunjukkan isi dalam dia. Dia ada dua kulit je. Kulit luar tunjuk kulit dalam. Maksud kulit luar ni cover isi dalam. Memadai tengok luar. Tak perlu belah. Durian. Ini kena tahu isu ni. Baru boleh jawab isu durian. Orang kata durian, siapa penjual yang bagus, penjual yang sebenar, yang beramal dengan Islam, kena buka. Jawab dia, bukan beramal Islam, tak mengaji. Siapa jual durian tak buka, dia kata dia tak beranilah kata tak sah, mak dia tak mengaji. Dia tak beranilah kata siapa jual durian tak sah, tak berani. Tapi dia kata yang bagus, yang beramal lah, dia guna umum je lah. Dengan Islamnya ialah yang penjual durian buka, jual biji. Kita pun setujulah jual biji. Nampak dah biji tu. Tapi orang biji-biji tu orang panggil apa? Dah ulas-ulas. Biji pula ulas. Jual ulas. Kita pun setuju. Nampak ulas besar kecil kan? Tapi jangan kata orang yang jual biji tanpa dibuka ini tak sah. Tak boleh. Sebab sah. Kenapa? Kerana jenis kulit durian ini dua. Pertama kulit luar. Dalamnya isi. Iaitu kulit dia cover isi. Begitu juga tembikai. Tembikai tak perlu dibelah. Tengok merah ataupun tidak. Kuning ataupun tidak. Tengok manis tu pun tidak. Itu lagi teruk. Orang tanya, Ustaz, saya beli tembikai, tawar. Tak sah kan? Tak sah apanya. Dia kata, saya nak manis. Nak manis, kena try dulu. Setengah tu pergi paksa penjual belah. Saya nak belah. Tidak, tak jual. Tidak, saya tak nak beli. Kalau kita jadi penjual, tak apa, pergi beli kedai lain. Saya tak nak belah. Takut apa? Dia paksa, dia getak penjual. Kerana dia ada power, kuasa beli. Kalau saya nak tengok manis ke tidak? Manis bukan tengok. Manis ni kena taste. Hantam dia mulut tu. Tengok merah ataupun kuning. Tu boleh. Maka dia panggil apa? Jawab dia, kalau beli tak manis, masam dan sebagainya, sah. Cuma boleh khiyar lah. Kalau dia menjanjikan benda tu, boleh khiyar. Kalau dia tak janji, tak perlu khiyar. Dia tak aib. Melainkan dia kata, dia claim, saya jual buah termanis. Buah paling manis di dunia. Tak ada lah, carilah paling, tak ada. Manis. Rupanya manis ni sebuah dia. Mampu kita. Saya manis ni. Kita tak manis. Saya manis. Nipu juga dia. Pandai nak jadi penjual. Tu dia panggil penjual yang pakar klentum. Malah tak mengaji. Sebab tu manis, masan, taste
tak menjadi maqsudah. Dia panggil bukan menjadi tujuan sah jual beli, tak. Dia kira kualiti. Itu pun bonus saja. Kalau dibenarkan boleh lah Ustaz. Maksudnya? Bagi makan lattes lah. Betul-betul rasa manis ke? Boleh. Kita kalau minta dia izin boleh. Contoh, tak saya nak try boleh. Sebab kalau manis baru saya nak beli. Dia bagi boleh. Tak manis, tinggal saja, bye-bye. Itu penjual, dia tak berani. Dia takut tak laku. Itu yang Islam kena confident menjual. Confident, barang kualiti. Tak apa. Orang tak nak, orang nak, biasa. Maknanya kalau kita tak confident, barang kita tak kualiti. Itu kena confident jual beli. Pengedar pun penipu. Memang lah. Dia penipu daripada atas sampai bawah. Tu dia panggil penipu daripada atas. Dia panggil haram jadah. Juga pembeli yang penipu. Dia test sana daripada ujung sana, ujung sana tak beli. Itu pun dia panggil pembeli yang cekap. Pembeli yang cekap. Dia pergi nak try, kenyang, try balik. Duit tak ada. Kalau dia izin, tak apa, tak izin haram. Macam kita contoh, zaman saya kecil-kecil dulu, ada buat juga, tapi ada yang tak haram, ada yang haram. Saya sekolah menengah, duit tak banyak. Sedangkan kita minat membaca. Nak kena beli paper, satu lagi majalah, buku tak mampu nak beli. Masuk kedai buku, baca. Itu haram kalau dia tak benar. Kalau dia benar, tak apa. Tapi dia tahu budak-budak susah ni, ada satu kedai di Pasir Mas tu, nama dia kedai M. Osman. Jadi penjual tu tahu muka kita. Muka mamak ni memang masuk nak baca. Tapi kita beli paper. Keluar tu kita beli apa-apa, pandai. Kita beli paper. Ambil paper, berita harian. Dulu 50 sen. Naik 70 sen. Paling tinggi, RM1.20 lah sebelum hari ni kan. Berita harian. Kita tengok. Kalau dia tak izin tak boleh. Sebab tu hari ni, isu hari ni dah clear. Dia siap tulis. Tidak dibenarkan baca. Itu haram lah. Kalau dia tak tulis tak apa. Tidak ada apa panggil apa? Qarinah zahirah. Sebab isu apa tu? Sepatutnya dia kena benarkan baca. Nak baca topi-topi kan. Cuma dia isu dia orang ambil ketepatan lah. Baca habis satu paper. Tak. Habis satu nak beli buat apa lagi? Berita. Bukan macam buku. Buku boleh simpan orang lain baca. Ini surat khabar. Dah hafal semua dah tajuk-tajuk utama. Dia baca tajuk je. Itu kira kopi. Lagi dah kopi sembam. Buat modal. Jadi sama juga lah kalau kedai makan tu tak mengizinkan makanan luar bawa ke dalam. Tak boleh. Itu harta dia. Kena follow. Kena patuh. Kadang-kadang kita duk maki orang marah kenapa tak boleh bawa kedai. Itu hak dia. Sebab kedai makan kita biasa sebut, kedai makan dia ada beberapa akad. Dia ada akad, dia panggil apa? Apa nama itu? Ibahah. Dia ada pinjam. Kena tahu tu, mana pinjam, mana ibahah. Dia panggil barang yang menepati pinjam. Dia panggil pada makna pinjam. Bukan akad jual, bukan akad makanan, belum. Yang tu lain. Contoh, kita pergi tu, kenapa kita boleh duduk mana-mana meja restoran? Sebab meja tempat duduk itu dianggap sebagai ibahah, bukan pinjam. Bukan. Kalau pinjam kena minta izin. Boleh tak saya nak duduk di sini? Itu pinjam. Dia kata silakan. Itu pinjam, minta tempat untuk duduk. Kita tak minta pun dengan dia. Duduk mana kita rasa selesa, terus kita duduk. Sebab mana-mana kedai makan, dia letak je meja, itu dianggap barang ibahah, dia benarkan untuk duduk. Ada syarat. Duduk dan makan barangan dia. Barangan dia jual. Ada syarat. Dia ibahah itu ada syarat. Macam juga kita ibahah, orang kat air ibahah juga. Ada syarat juga. Apa ada syarat dia? Kadar yang orang beri itu untuk kita. Kadar itu dan makan di tempat itu. Tak boleh bawa balik. Ibahah restoran pula, tempat itu makan untuk apa? Duduk boleh, tapi untuk makan makanan dia. Tak boleh bawa makanan lain. Dia tak benar kan? Kena meraihkan. Bawa haram. Kalau kita tak tahu, tak apalah kan. Kita makan dulu, tak apalah. Ni kita dah tahu. Dia siap tulis. Tak boleh bawa makan luar.
Tu kena follow. Tu harta dia. Yang kedua, apa akad pinjam dalam restoran? Menepati pada pinjam. Pinjam ini, kita duduk. Tiba-tiba dia pun bawa datang minum air. Maka air di dalam cawan itu kena ada akad yang tertentu. Nak akad jual beli tunai boleh. Jual beli hutan boleh. Nak akad berhutan boleh. Ikut kita nak pilih akad apa. Air dalam gelas. Gelas apa dia? Gelas ibahah? Bukan. Gelas itu termasuk pada makna pinjam. Lepas tu dia ambil balik. Kalau ibahah kita boleh guna. Dia panggil, ya kita guna situ. Cuma di sini ulama kata tepatnya bukan ibahah. Tepatnya dia termasuk pada pinjam. Makna pinjam. Pinjam sebenarnya minta izin. Dia tak minta izin pun guna barang. Guna je bekas tu, itu bekas. Kemudian letak balik. Itu dia panggil apa? Dia panggil pada tepatnya bukan ibahah, tepatnya ialah pada muamalah dipanggil barang itu menepati pinjam. Pinjam pada makna dia panggil. Pak ngaji payah selalu. Banyak rupanya. Mudahnya kita duduk hantam je lah. Kalau menepati makna pinjam, patutnya kita kena pakai gelas. Tak payah. Tak payah. Tu panggil pada makna tu. Pada makna ni kalaulah pinjam betul, kena soreh, kena ada lafaz soreh dan lafaz kinayah. Ini dia menepati sahaja. Makna menepati semacam pinjam. Bukan pinjam sebenar, tapi macam pinjam lah. Sebab tu ada ulama kata ibahah. Dia menepati pinjam yang tepatnya. Ibahah tu dibenarkan kita makan, guna. Samalah kita buat keluar air pun. Maknanya kalau kita bawa helmet, kita nak letak satu kena minta izin tu. Tak boleh. Helmet. biasa. Kalau kita letak bawa helmet, melainkan walip, tak perlu minta izin. Kita letak tempat kita, atas kerusi kita, tak perlu minta izin pun. Tapi kalau letak atas meja, meja ni milik dia. Biasanya atas meja ni walip orang tak suka. Maka kita letak tempat yang walip orang tuan tak okey pun. Kita tengok walip. Kita tak nak letak atas cushion motor kita, takut kena pau. Maka kita bawa lah sekali. Bawa nak letak atas meja, kena letak bawah. Tengok. Kalau walip atas meja mengganggu, kena minta izin. Sebab itu, barang yang diibahah je. Tempat itu diibahah. Barang tu kita guna. Tapi kalau barang daripada luar kita nak bawa, dia izin tak kita bawa yang kita guna ni, diri kita duduk. Boleh. Tu benda-benda teknikal macam tu, kecil-kecil tu kena cermat. Dia tengok uruf. Kalau uruf biasanya, sebab tu perasan tak? Pasar raya dia tak benar masuk topi helmet. Itu kena ikut dia sebab itu kawasan dia. Kadang-kadang kita ni degil, dia campur dengan orang panggil apa? Bengon. Bengon ni pasal bengon tak tahu undang-undang lah. Undang-undang ikut dia. Dia kata helmet aku. Memang helmet engkau masuk kawasan orang. Ni pasar raya. Pasar raya ingat kepala apa benda? Tok Gong Cik kata, ingat pak engkau punya. Ingat bapak kau punya. Ini pasar raya milik orang. Maka kalau nak masuk dia tak benarkan pakai jaket, tak benarkan pakai helmet, dia dah tulis, maka haram kita masuk. Sebab apa? Ini menceroboh kawasan dia. Yang kata tak ceroboh, dah kita masuk ikut kebenaran. Ada kan dia tak benar pakai helmet, pakai jaket-jaket tak pakai. Sebab takut ambil barang benda yang dia tak nampak. Melainkan kalau tak ada tulis apa dan dia tak tegah pun kita masuk, dia tak cakap senyap. Ada setengah dia tak tulis, masuk cashier cakap ban, helmet tak boleh pakai. Kita pun tunggu kena buat lah. Ada setengah dia tak buat dok je, buat bodoh. Ban, helmet tak boleh pakai, buat dok, buat action pula tu. Itu kena tendang. Kena pergi tendang, guli bati tu. Itu ubat dia. Dia buat action masuk kedai orang tu. Marah pula. Helmet, kenapa helmet saya dia? Bukan kes curi, tapi masuk kawasan orang. Macam kita lah contoh. Masuk rumah, selipar jangan masuk dalam rumah. Tiba-tiba selipar dalam rumah. Haram. Habis, nanti kita buat kesimpulan. Kita janji tadi nak buat kesimpulan macam mana apply ataupun implement, tengok dan tahu. Sebab ramai hari ni, tengok tapi tak tahu detail pun. Tu tak menepati. Dia tahu biasa-biasa. Tak, dia kena tahu betul. Sebab nak mengelakkan berlaku gharak selepas dia.
Tengok dah tadi. Oh, tapi rupanya silap. Nampak tak? Rupanya barang ni bukan kena, ni tak elok. Nampak tak? Itu berlaku gharar tu. Nilai berapa noh? Nombor berapa tadi? Nombor 3 Okey, tengok setra nombor 3. Dia nampak semua. Jadi nombor 3 tadi isi dalam melihat permukaan kulit luar yang menunjukkan isi dalam. Okey. Melainkan yang sah macam mana? Melainkan kalau jenis kulit ada 3 kulit. Itu tak usah tengok kulit luar. Sebab itu kita kena tahu barang macam mana yang sah, tak perlu belah, tak perlu buka. Jadi jual beli tembikai tak perlu buka, jual beli mangga tak perlu koyak, jual beli durian tak perlu buka. Sebab memang syarat memperuntukkan peraturan tak perlu buka. Karena kalau buka rosak isi dalam. Syarat menjaga pembeli. Dia kata tak adil lah. Ini jaga penjual. Tak, syarat jaga penjual. Sebab kalau buka rosak barang, pembeli tak nak beli, kesian. Kalau macam tu tak adil. Kenapa? Pembeli pun kena jaga. Ya, syarat jaga pembeli. Apa hak pembeli? Kalaulah dia buka rosak barang itu, khiyar. Boleh hantar segera. Nah, nampak sistem syarat sangat adil. Kedua-dua ini kebajikan dijaga. Kena balik rumah durian semua tak boleh makan. Isi-isinya rosak. Maka tu dihantar. Khiyar. Tu. Nombor 4 jelas sekali. Nombor 4 apa? Nombor 4 ni sah melihat sampel. Setengah kitab nombor 3 je. Kitab kita ni 2. Setengah kitab lain 3. Tapi nombor 4 ni dia detail lah. Nombor 4 apa? Sah melihat sampel. Sampel ni contoh. Sah melihat contoh sahaja. Tak melihat benda lain. Tengok sampel je sah. Tak. Tengok sampel yang benda nak beli tu sama dengan sampel tu. Benda nak beli dalam kotak, tak nak buka kotak. Tengok sampel je. Nak beli apa? Beli baju. Baju kita tengok sama dah ada dalam kotak ni. Kan kadang-kadang beli baju yang cantik kan, dia tak buka pun baju tu. Kita tengok sampel luar je. Sah. Tapi dengan syarat. Sah tu dengan syarat mesti akad sekali dengan sampel. Kena akad dengan sampel. Itu peraturan dia. Jangan angkat benda dalam kotak jadi bai'ul ghaib. Jadi tak tengok. Melainkan kita nak jual beli dhaif tak apalah. Ini cerita jual beli yang muktamad. Tengok. Lainlah kita hari ni sampel tak ada, jual beli dalam kotak tak tengok pun. Tak apalah, itu jual beli dhaif. Tahu dah baju, tahu dah spesifikasi baju, ciri baju macam mana dah tahu, saiz dah tahu. Cuma kita tak tengok qaul yang dhaif. Ni nak tengok ikut beramal dengan qaul muktamad, kena angkat sekali dengan sampel. Beras pun sama. Beras tak nampak pun beras dalam ni, tapi grade kita tahu. Beras basmati grade A, sampel ambil, angkat sekali dengan sampel-sampel. Sampel sikit je, tak apa, angkat sekali dengan sampel. Sampel tu jadi milik kita? Ya. Lepas tu bagi balik, dia minta balik, bagi hebah balik kat dia. Kita ban, boleh tak bagi balik sampel? Bagilah. Asal dengan kita-kita dah sampel tu. Tu. Okey, habis 4. Baik, kita tengok sikit, baca. Kemudian kita buat implement. Dan sambung balik. Kita cerita 4 tadi, tapi dalam kitab kita 2 ataupun 3 dia cerita. Dan memadai dengan melihat setengah. Tu. Dan memadai dengan melihat setengah daripada mabik, jika menunjukkan ia setengah tadi atas baran, atas benda lah, atas mabik yang tinggalnya, yang bakinya. Sah. Kan kita sebut nombor 2 tadi, sah melihat sebahagian benda yang menunjukkan baki yang lain, yang sama. Mana contoh dia? Dia bagi contoh. Seperti melihat zahir timbunan umpama gandum. Kita beli gandum, tengok depan atas ya. Dia panggil shibrun. Bai'un shibrun. Tengok atas. Dia beli atas. Tengok gula pun atas, beras pun atas, gandum pun atas, air pun atas, madu pun atas. Semua tengok atas je. Tak tengok keseluruhannya. Seperti melihat zahir timbunan umpama gandum. Jadi gandum dan umpama. Tu. Dan tepun. Dan apa tu? Dan tamar ujwah. Tamar ajwah. Ujwah boleh ajwah. Tamar ajwah. Tamar ajwah ni dia ada 2 makna. Pertamanya tamar ajwah dengan makna tamar yang kualiti. Tu tamar ajwah.
Tapi di sini bukan nak tamar yang kualiti. Dia ada dua makna. Itu kata kena mengaji tu. Kalau dia baca tak mengaji, memang meraba-raba. Memang dia panggil hantam. Hantam wal badalum. Apa? Ni sini makna dua. Pertamanya, dia bukan nak pada makna pertama. Pertama, makna tamar ajwah dengan makna tamar yang berkualiti. Bukan. Yang keduanya, murad di sini ni, iaitu benda yang berada dalam bungkusan. Tu jauh tu. Benda yang berada dalam bungkusan. Tapi tengok atas je. Tak kisahlah roti ke, Milo ke, teh ke. Tengok atas je. Dalam bungkusan. Bukan dalam guni, bungkusan. Tu ajwah. Tamar pun tak apalah. Tamar pun bukan tamar nak tengok kualiti tak. Nak tengok, nak ajwah di sini dengan makna apa? Benda yang jenis berada dalam bungkusan. Kalau tamar dalam bungkusan, kotak. Tengok atas je. Kan tamar kan kita beli kan bertindih-tindih kan. Kita buka tengok bertindih-tindih. Tak apa, tengok atas. Tu makna ajwah di sini. Bukan makna ajwah berkualiti tak. Pening kalau makna ajwah dengan berkualiti. Nak tengok macam mana? Tengok kualiti. Dia tengok atas. Kualiti atas, kualiti bawah sama. Tu dengan makna murad di sini, benda yang berada dalam bungkusan. Habis lagi. Dan la tamar dan syair. Syair ni barley. Jangan ingat puisi Arab pula. Mampu. Syair kan Arab kan syair puisi. Dan syair. Yang ni barley lah. Barley ni sama lah. Dia biji barley kan. Kita makan barley kan. Biji di atas. Bawah sama dengan atas sah. Tengok atas je. Lagi. Dan baran yang seumpamanya. Dan mabik yang seumpamanya. Nya tu. Daripada baran yang tiada bersalah-salahan. Suku juzuk-juzuknya pada ghalib. Tak kisahlah. Contoh. Banyak lagi contoh. Dia kata. Contoh-contoh lain. Tapi ingat. Contoh lain tu. Dari bayan pada umpama tu, daripada tu dia panggil bayan. Nak menerangkan contoh lain tu, jenis macam mana? Jenis baran yang tidak bersalahan. Maksud tidak bersalahan tu, tak berbeza juzuk-juzuk dia. Mana kualiti atas, kualiti bawah sama. Gerik atas dengan gerik bawah sama. Kurma atas dengan kurma bawah sama. Kalau beza tak boleh. Tak sah tengok atas. Okey. Kerana apa? Kerana ghalibnya bersamaan zahir segala yang tersebut. Sama zahir yang tersebut dan batinnya di antara zahir, atas dan bawah. Jangan kata batin dengan makna dalam, kan? Zahir dan batin. Dia pun terjemahlah. Zahir tu yang luar, yang batin tu yang dalam. Menjem teruk. Tak nampak. Tak nampak. Makna zahir yang atas, batin yang bawah. Yang bawah itu, bijiran bawah itu sama kualiti dia. Sebab tu Nabi kan pernah cek. Nabi pergi di kedai. Tu kata Nabi ni dia berada di lapangan. Dia ajar jual macam mana. Lepas tu dia pun pergi cek pantau. Pantau peniaga-peniaga yang terdiri di kalangan sahabat. Dia pergi pantau, dia tengok. Betul tak penjual ni jujur? Yang kata at-tajirul amin, as-sadiqul amin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Kenapa orang nak jadi peniaga? Karena kelebihan peniaga, kata Nabi, peniaga at-tajirul amin, yang amanah, yang jujur. As-sadiq, jujur. Amanah dan jujur. Nabi kata rahsia dan kelebihannya Allah akan bangkitkan di syurga nanti, berada satu level dengan as-siddiqin, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Doa Nabi dulu selevel dengan Nabi, selevel dengan siddiqin, selevel dengan syuhada, tetapi kena jujur. Lalu Nabi pun cek, betul dah at-tajir yang jujur. Nabi selam tangan dia dalam kurma, atas lain bawah lain. Rupanya dia penipu. Atas cantik, bawah itu berair. Bawah itu yang lembat, yang berair, yang tak cantik kualiti. Itu antara
Nabi tunjuk contoh, inilah peniaga yang tidak amanah, khianat, haram hukum dia. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis yang popular, riwayat Imam Ahmad, ada banyak riwayat Abu Daud pun ada. Dia kata apa? Ayyul kasbi atyab. Sahabat tanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyab. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling mulia ya Allah, paling banyak pahala? Lalu Rasulullah kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap pekerjaan yang menggunakan tangan. Tiap-tiap pekerjaan yang menggunakan tangan. Kullu amalin biyadih. Tiap-tiap pekerjaan yang menggunakan tangan. Iaitu pekerjaan yang menggunakan kemahiran. Ulama kata apa? As-sina'ah wa zira'ah. Iaitu pertanian. As-sina'ah, pertukangan. Mahir pertukangan, buat rumah, sebagainya. Dan juga pertanian. Ini antara kerja yang banyak pahala. Dan Nabi sebut yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap-tiap perniagaan yang mabrur, yang baik. Lalu ulama tafsir, apa maksud Nabi yang baik ni? Yang afdal berbanding profesi lain. Lalu Nabi kata, ulama kata, la ghasya wala khiyanah. Iaitu tidak ada tipu daya dan khianat. Kalau dia menipu dalam transaksi dia, haram, tak termasuk dalam profesi yang afdal. Kalau dia khianat, tak jujur, tak termasuk dalam profession afdal. Bahkan teruk lagi pada profession lain. Tu kena faham. Ini sebab tu kita relatekan syarat ini dengan apa yang disebut oleh Nabi yang popular. Tapi kalau orang belajar hadis saja, dia tak belajar ni, memang dia tak tahu untuk nak elaborate detail. Itu penting. Okey, kita berhenti kat bawah tu. Kemudian kita buat kesimpulan. Contoh ajalah, kesimpulan contoh. Contoh tengok dan tahu. Maka jika, tak habis kan maka jika tu. Okay, maka jika nyata bersalahan zahirnya, timbul. Ni kita dah faham, kita baca cepat. Nyata di sini makna timbul. Tu nyata. Timbul. Nyata bersalah-salah ni berbeza zahir. Ini barang atasnya. Zahir, berbeza kualiti. Tak sama kualiti. Dan batin, yakni beza kualiti atas dan bawah. Sabitlah khiyarnya. Kalau dia tak tahu tu memang sah lah jual beli. Walaupun penjual menipu, sah jual beli. Sebab pembeli bukan tahu, sah. Cuma sabitlah khiyarnya. Yang haram siapa? Penjual. Pembeli tak apa. Sebab pembeli tak tahu pun tipu dia. Sah. Yang haram penjual. Sabitlah khiyarnya. Khiyar aib. Boleh khiyar aib. Termasuk khiyar aib. Apabila kita beli barang tak kualiti, terus hantar. Boleh hantar. Sebab kita nak barang elok, barang kualiti. Boleh hantar. Bersalahan. Lainlah dia kata satu timbunan bitih. Bitih ni kan buah ni. Buah tembikai. Buah tembikai lain. Dan ruman, buah delima. Boleh longgok. Dan safarjal. Safarjal ni jamu air. Safarjal, jamu air. Dan seumpamanya dan buah-buah yang jenis seangkatan dengan dia lah. Tiada memada, tidak sah. Ia bitih tu, tengok akhir tu, padanya melihat seperti yang tersebut. Tak boleh tengok atas. Kalau jenis buah jenis spesif rumman, spesif bitih, spesif safarjal ni, dia kena tengok semua, setiap biji tengok. Tak boleh tengok atas, bawah, timbum. Contoh satu lori buah bitih, buah sampai kita buat projek tembikai, satu lori hantar, tengok atas je. Bawah-bawah tu tak tengok, tak boleh. Sebab bawah dia lebam. Apabila jenis buah macam ni, kita tindam, dia menyebabkan bawah tu lembek, lebam dan sebagainya. Tak boleh. Jenis berai. Dia tindih sama dia akan beratkan, dia akan kesan kat bawah. Maka bawah tu yang tak cantik. Islam nak jaga. Walaupun sebiji leban, 2 biji leban, itu tak boleh dikira. Itu tak boleh. Dan tengok semua sekali. Setiap biji buah besar, buah tu kena tengok. Tak boleh tengok atas. Bahkan hendaklah dilihatkan sekaliannya, sekalian buah itu. Wallahu alam. Dan memadailah melihat cotal.
Tu sampel tadilah. Cotal insya-Allah sambung akan datang. Ada orang kata cotal itu silat. Cotal itu dia kata silat cetak. Bukan silat cetak. Silat mengaji. Kitab lama betul dah, cotal. Cotal itu orang Kelantan panggil cotal, klasik, bahasa klasik. Ada tak ada cotol. Cotal ni mana cotol? Ada tak cotol? Nak tengok cotol lah kita nak beli ni. Nak beli baju tak cotol ada tak? Nak tengok tak boleh, tak nak buka. Nak tengoklah cotol. Sampel lah bahasa Inggeris. Bukan simple. Sampel. Ini pun bukan cotal, cotol. Cotol itu bahasa lama Patani dengan Kelantan. Bahasa klasik. Saya masih ingat masa saya kecil dulu. Lah ni tak ada dah. Orang dah bahasa lama. Orang tak guna dah. Orang Kelantan tak guna dah cotol. Dulu mak saya, nenek saya guna cotol. Cotol. Cotol ni mana contoh. Klasik sangat juga. Klasik dah, tak ada dah. Itu Tak main lah. tak main lah. Itu yang kata kitab ni bukan salah kitab. Saya baca dulu dia kata ini salah ejaan. Salah ngaji. Salah pengaji, salah guru. Guru muda. Kita guru muda tapi dah ngaji guru tua. Kalau tak mengaji sama juga. Haram juga. Haram apa? Hantam juga. Habis. Okey. Kita kesimpulan macam mana kita nak implement tengok dan tahu. Ni kena jaga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu, menyebabkan kita tengok pitah lalu terus beli. Tu tak boleh. Kita kena tahu detail dan tengok. Jangan tahu detail tak tengok. Tak boleh. Dia kena tengok, perhati kitab, contoh kitab. Tahu kitab ni apa kita nak beli. Tahu. Lepas tu tengok. Cuma cara tengok tu kita tahulah. Yang sahnya tak perlu satu persatu. Memadai kita tengok luar. Tengok luar, dalam. Macam ni je. Tak perlu belik satu-satu. Tak perlu. Jadi kita tengok macam tu, sah. Tapi nak ceritanya cara tengok dan juga tahu. Tahu, kena tahu dengan detail. Maksud detail tu apa? Detail benda yang kita perlu. Tak adalah satu detail siapa sedetail-detailnya. Itu siapa tak beli. Tapi jangan bermudah. Siapa tak tahu apa beli. Orang kata, Abang Zaki beli apa ni? Tak tahu Ustaz, tapi tengok berkenan. Saya main beli je. Mana boleh macam tu? Berlaku gharab. Tiba-tiba buka barang. Oh, ni je ke nampak cantik lah kat kedai tadi. Itu penting. Sebab itu, setiap benda, asalnya kita kena Islam nak jaga. Maksudnya mazhab Syafi'i jaga setiap benda. Ni, baju. Bukan baju luar je. Kena tengok dalam. Dalam tu kena buka. Ni kan baju. Kena tengok luar dan zahir. Nanti kita bincang. Dia ada bulan lepas. Kan? Balik ni macam mana kain dalam ni. Jangan tengok luar je. Kena buka. Sebab tu kita panggil kena demo. Maksud demo ni, kita bukan je try. Try tu ukuran. Tak try pun sah beli. Hari ni try tapi tak tahu pun detail barang tu. Dia tahu try. Selesa, okey. Balik rumah boleh tahu. Oh, jenis baju ni panas ni. Baru tahu. Tak try okey dia kata. Dia try okey. Dia saiz itu tak penting. Yang penting kualiti. Try the aircon mana dah rasa tebal. Sedangkan dia tak tahu pun nipis tebal. Yang penting dalam Islam dia kena demo. Demo ni maksudnya buka luar dalam. Tengok kualiti macam mana. Tengok kualiti macam mana. Sebab tu contoh saya jual Sky, macam mana kita buat? Dia ada 3 dalam tu. Ada orang cincai, tak sah tu cincai. Cincai macam mana? Dia kata dalam ni ada 3. Itu maklumat. Ya, maklumat bagus dia. Maklumat dia tahu. Ada orang yang maklumat pun tak kuasai. Itu lagi jahanam. Dak ni apa tak tahu, ni pelapis bakteria. Dak apa benda ciri-ciri, saya pun tak tahu. Nak jual macam mana? Jahanam tu. Nega macam tu. Nega tak tahu knowledge product. Tak boleh. Sebab tu paling penting Islam mementingkan tahu knowledge product. Sebab knowledge product itu mementingkan maklumat berkaitan dengan dia panggil parameter kualiti. Macam mana standard kualiti kita nak tahu? Berdasarkan maklumat. Sebab tu kita Islam mementingkan you sebelum you beli, you kena tahu maklumat. Sebab maklumat itu menentukan kualiti dan kepuasan. Dia jaga kepuasan pelanggan dan kualiti pelanggan. Begitu cara, contoh,
atmosphere sky ni, dia sebenarnya, kalau kita tengok sejarah kan, sejarah munculnya, orang panggil apa, pencemaran. Nabi kata apa? Nabi kata, Allah Ta'ala kata dulu sebelum Nabi sebut, Allah Ta'ala kata apa? Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aidin nas. Berlakunya kerosakan di muka bumi dan juga di laut. Berlakunya pencemaran di bumi dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Lalu apa Nabi sebut pula? Nabi kata, iza kathurat mu'tafikat zakatil ardi. Nabi kata, apabila tunggulah di saat berlakunya banyak ataupun kemuncak pencemaran. Nabi umum di sini. Pencemaran, maksudnya pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran makanan. Apa yang Allah Ta'ala buat? Zakatil ardi. Allah akan binasakan, bersihkan bumi. Apa yang sedang berlaku hari ini sebenarnya Allah sedang membersihkan bumi. Kita tak faham. Macam mana Allah bersihkan bumi? Allah hantar tsunami. Antara cara bersihkan bumi. Allah hantarkan banjir besar. Banjir setiap tahun. Itu kena tengok, kata ulama, manusia sedang melakukan kejahatan. Sehingga berlaku punya pencemaran air dan pencemaran udara. Apabila berlaku pencemaran udara, Allah akan hantar musibah dengan banjir kilap. Musibah apa lagi? Banjir besar. Allah nak bersihkan di muka bumi ini dengan cara banjir besar, dengan cara tsunami, dengan cara wabak. Tengok dari sejarah, wabak ini dia akan berlaku setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. 100 tahun Allah turunkan wabak yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Wabak, penyakit. Dulu ta'un mati. Wabak ta'un. Allah nak membinasakan satu tahun, dia akan turun penyakit. Corona, berapa ribu mati. Disebabkan apa? Sebabkan berlaku pencemaran. Pencemaran udara. Maka lakulah orang jual penapis bakteria. Top lah penapis bakteria. Tapi jual tak ikut sunnah pun. Jual pun tak tahu apa pun. Orang pakai beli je. Kesian kat mangsa beli. Beli je orang. Brand B, brand A, brand C. Beli je. Untuk apa? Tapis. Dia tak tahu tapis apa. Tapi dia ajar dalam muamalah. Kena kuasai. Contoh. Kadang-kadang dia beli. Dia tak ada excited nak guna. Sebab dia tak tahu kepentingan. Dia tak tahu pentingkan dia. Sebab tu dia beli letak di belakang rumah. Beli letak dalam bilik rumah. Sebab dia tak tahu kepentingan dan keperluan. Sedangkan contoh atmosphere sky tu kan, dia maklumat dia sangat bagus, teknologi dia sangat tinggi. Apa dia? Untuk tapis bakteria. Bukan saja cemaran. Bukan saja ni, orang panggil sawam ni. Bukan saja sawam. Bahkan cemaran. Dikaji dari segi klinikal. Dia panggil apa? Klinikal punya kajian. UK, LG UK, kaji. Keluar dapatan. Dapatan kajian dia apa? Dapatan kajian boleh menapis virus bakteria sehingga 347. Nampak tak? Sebab tu kita jual, kena cerita ini. Kita kelebihan teknologi. Kena cerita, bagi orang tahu. Penapis ada 3. Penapis pertama untuk apa? Untuk sawan, untuk bulu, untuk rambut. Penapis yang kedua untuk apa? Untuk aroma bauan tak selesa. Penapis yang ketiga apa? Inilah penapis yang paling canggih. Yang kita kata HEPA yang paling kecil sakat ni di dunia. Dia pun overclaim. Tak, overclaim haram. Kena ikut, apa panggil apa, fakta dan data. Data, kajian. Fakta, dia kena refer kepada saintis yang dia buat. Itu, kalau fakta yang betul, data yang cantik, itulah dipanggil barang kualiti. Maka dia pun tunjuk, kena tunjuk. Bagi orang nampak, jangan duk cerita, ada barang ni dalam. Tak, buka. Kalau ikut nak beramal qaul mu'tamad, kena buka, tunjuk. Penapis pertama, penapis kedua, penapis ketiga. Tunjuk, buka. Lepas tu tutup. Orang nak beli, tak nak beli, tak apa. Itu cara yang sebenar. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung. Dan cotol tu. Tu dalam kitab tu betul-betul kena dobit. Cotol tu. Di kitab Pak Lihat baru macam mana? Kitab baru. Dah lama juga. Cotol juga.
Dia ada bau. Lauk bau dia bukan contoh. Apa tak bau? Bau tu. Dia takkan makan ni yang lama. Ha, ni yang lama ni. Pak Lin tu dia buat apa? Contoh juga kan? Itu. Oh. Dia lari. Saya ingat saya baca dulu. Saya baca dua. Satu saya baca Jual. Jauh. jauh. Saya baca 2 kitab. Pertamanya kitab baru, cetakan baru, ada lagi di saya simpan. Kemudian saya baca separuh kitab baru tu, barulah jumpa kitab ni. Oh, bagi Tok Guru. Ada nak murid bagi Tok Guru ni, kitab lama. Iaitu Tok Guru, saya dapat ni daripada Kuala Kedah. Orang pernah mengaji dulu, mesti lama. Jadi Tok Guru cek. Oh, dia kata ni bagus ni. Lepas tu step. Tu saya dapat ke ni. Tunggu Joma, Ustaz Ibrahim, macam ni. Ada kat simpanan Tunggu Joma, simpanan Ustaz Ibrahim tu ada. Dia kata kitab ni tahun 80-an. Memang kitab baru dia jual kan. Pandai murah macam mana? Oh, dia buang tak mungkin dia macam Dia ada cotol kan. Dia tersilap, dah cotol dia tak tahu bahasa. menatang apa. Apa cotol, dah jual. Paling dekat. Dan jual. Dia buang tak. Jadi apa tu? Tahu baca paling. Melihat jual Jual daripada sesuatu. Melihat jual apa satu. Kalau tak mengaji boleh goreng. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyak ambil gelas Asyak. Tadi tu ambil gelas.